Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberikan saya kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Dan kali ini adalah satu sesi yang sangat istimewa. Kita akan bawakan surah pilihan kita kali ini, surah Al-Fatihah. Baik, kenapa saya katakan sesi kali ini sesi yang istimewa? Kerana seperti mana kita maklum bahawa dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW memperingatkan kita, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-salah, atau kama qala Nabi SAW, yang bermaksud perkara pertama yang akan dihisap Allah di padang mahsyar adalah solat. Jadi oleh itu sangat penting kita umat Islam menjaga solat, kerana solat juga merupakan perkara yang pertama yang Allah akan nilai sebelum Allah menilai amalan-amalan yang lain. Baik, apa kaitannya surah Fatihah dengan solat? Dan kita juga maklum bahawa surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu daripada rukun solat. Jika tidak sempurna surah Fatihah, sudah pasti ianya akan mencacatkan solat kita secara keseluruhannya. Jadi kita kena pastikan bacaan surah Fatihah kita itu dibacakan dengan betul. Jadi sebentar lagi insya-Allah kita akan melihat tempat-tempat yang selalu dilakukan kesalahan oleh kebanyakan muslimin dan muslimat yang membacanya, agar kita dapat mengelak daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang akan insya-Allah kita kenal pasti sebentar saja lagi. Jadi sebelum itu, bagi yang pertama kali bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah saya perkenalkan, saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Baik, sebelum kita mulakan, diharap sahabat-sahabat jangan lupa kita panjang-panjangkan ilmu ini, kita kongsi-kongsikan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan pertemuan kita kali ini. Jadi insya-Allah diharapnya panjang-panjangkan agar bukan saja kita mendapat pahala menuntut ilmu, tetapi kita juga insya-Allah akan mendapat pahala berkongsi ilmu. Baik, tanpa melengahkan masa, dan kita pun sudah tahu betapa pentingnya surah Fatihah ini. Satu lagi perkara sebelum kita mulakan, suka saya mengingatkan, as-salah ataupun solat ini mempunyai tiga bahagian dia, tiga bahagian rukun dia. Pertama, rukun qalbi, iaitu niat. Keduanya rukun qauli, iaitu rukun yang mesti disebut, sekurang-kurangnya didengar oleh telinga sendiri. Dan yang ketiganya rukun fi'li, rukun perbuatan. Baik, surah Fatihah dikategorikan dalam rukun qauli. Jadi ramai dilakukan kesalahan di mana surah Fatihah dibaca di dalam hati, di dalam solat. Itu akan membatalkan solat. Jadi diharapnya selepas ini sahabat-sahabat mungkin boleh tulis di ruangan komen, surah Fatihah rukun qauli mesti dibaca, sekurang-kurangnya didengar oleh telinga sendiri. Mungkin sebagai rujukan kita dan sahabat-sahabat kita yang akan join kita sebentar saja lagi. Baik, kita terus masuk kepada bacaan basmalah. Baik, basmalah selalunya pada surah-surah yang lain dia hanyalah sunat dibaca. Manakala di dalam surah Fatihah dia merupakan ayat yang pertama. Jadi maksud kata, kalau tidak dibaca basmalah tersebut, maka tidak adalah surah Fatihah. Dia tak boleh terus mula ayat kedua. Dia mesti baca, wajib dibaca basmalah. InsyaAllah bacaan yang betul, pastikan baba baris bawahnya. Selalunya orang sebut sama-sama di situ. Bismillah, salah. Dia kena bis, itu bagi jelas. Baba baris bawah bertemu sin yang bertanda mati, itu mestilah dijelaskan. Bis. Kemudian mim berbaris bawah bertemu lam. Jadi naik terus di atas lam yang kedua. Dan lam itu dibacakan dua harakat. Walaupun kelihatannya satu baris fathah, jangan pula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bacaan yang betul, Bismillah. La itu dibacakan dengan dua harakat.
hir, ha baris bawah terus naik di atas ra. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim, dia mestilah hirrahma. Hir, ha baris bawah naik di atas ra yang bersabdu. Kemudian ra baris atas naik di atas ha bertanda mati. Ha pedas di situ. Rah. Jangan kita baca roh, tetapi bacaan yang betul rah. Bismillahirrahmanirrahim dan ma, bukan ma. Jangan nganga luas. Nganga luas nanti burung yang belakang berterbangan masuk ke dalam mulut. Jadi kita baca ma, bukan ma. Huruf hijaiyah ini projection wordnya itu ke depan, bukan kita menganga luas gitu ya. Kemudian nun baris bawah naik di atas ra yang bersabdu. Nir. Mesti jelas, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, bukan nirrahim tapi nirrahim. Nir. Kemudian ha pedas sekali lagi. Haim. Dan diwakafkan dengan mim. Walaupun mim itu berbaris, iaitu mim hidup. Bila kita wakafkan, kita berikan tanda mati mendatang padanya. Dibacakan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 ataupun 6. Jangan pula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang lakukan kesalahan waqaf, khususnya bila solat sendirian dan sebagainya, atau membaca Al-Quran bersendirian. Sebagai contoh, ramai orang yang nak cepat saja, nak ekspres. Dia baca macam mana? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi, waqafnya itu tidak cukup panjang. Waqaf yang betul mestilah sekurang-kurangnya 2 harakat. Baik, dengarkan dan cuba ikut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mestilah tutup rapat, menyempurnakan bunyi mim. Haim. Kalau tidak bunyi hin, mulut tak rapat, dia akan kedengaran seakan-akan huruf nun. Baik, sekali lagi kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat ayat yang kedua. Baik, ayat yang kedua ini bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal kalau berada di hadapan, kalau datang selepasnya huruf lam, jadi sahabat-sahabat jangan lupa, bacalah dengan baris atas, al. Jangan baca il dan ul. Ya, baca dengan baris atas pertamanya al dan jangan lambat. Jangan baca alham, alham, le tu tak ada. Mestilah alham, alham. Dan kemudian ha. Selalu orang silap di situ, dia baca alham. Bukan ham tetapi ham. Alham. Ya, jadi sahabat-sahabat diharapnya jangan hanya mendengar dan melihat, tetapi kita baca bersama-sama insya-Allah. Alham. Ha pedas ya, bertemu mim yang bertanda mati. Ham. Kemudian dulillah. Kemudian lafzul jalalah di sini menjadi nipis. Jangan baca dulillah. Dulillah dengan kadar panjang 2 harakat. Sekali lagi, alhamdulil, jangan alhamdulil. Ramai baca dulillah, bukan dulil tetapi dulil. Dulillahi rabbil. Ba baris bawah baca bi, jangan baca rabbil. Ramai orang lakukan kesalahan di situ. Dia baca apa? Dia baca rabbil. Bacaan yang betul adalah rabbil. Saya ulang sekali lagi. Bacaan yang betul adalah rabbil alamin, bukan rabbil. Jangan kita sebut bil, seakan-akan ba berbaris bawah bunyinya b. Ba baris bawah bunyi b. Bila datang lam bertanda mati jadi bil. Kemudian ain berbaris atas. A. Jangan baca a. Kalau a jadi hamzah. Ya. Jadi Rabbil alamin. Dan juga waqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Ma'ari li sukun. Jangan lupa 2 harakat, 4 ataupun 6. Jangan pula waqaf alamin. Salah ya. Baik, sekali lagi dengarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ikut bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang insya-Allah kita lihat ayat yang ketiga. Sebentar lagi insya-Allah kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat sehingga akhir surah. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu ayat dan kita kenal pasti dahulu di manakah tempat-tempat yang selalunya dilakukan kesalahan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, sebelum itu jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan heart ataupun love, bukan sebagai tanda sayang kepada saya, tetapi sebagai tanda sayang kita kepada Al-Quran.
Baik, insya-Allah kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini hamzah wasal lagi. Tetapi datang selepasnya lam yang tidak bertanda mati. Di sini dia panggil alif lam syamsiah. Kalau awal tadi alhamdu itu alif lam qamariyah, di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Tetap hamzah wasal itu bila datang lam dibaca baris atas, tetapi dia terus naik di atas ra. Ar-rah, ar-rah, jangan ar-rah jadi ha besar, ha simpul. Jadi bunyinya ar-rah. Saya ulang sekali lagi. Ar-rah, kemudian ma, dua harakat. Kemudian nun berbaris bawah, terus naik di atas ra. Nir, jangan baca nirahim tetapi nirrahim, dan juga ha pedas sekali lagi berbaris bawah datang, kemudiannya lalu melalui ya dan mim yang dimatikan, diwakafkan, ya. Sekali lagi dengarkan dan ikut bersama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, insya-Allah kita lihat ayat yang keempat. Ma, jangan jangan baca maliki yau. Bunyi Melayu sangat itu. Jadi kita Al-Quran ini mestilah dibaca dengan lahjah kearaban. Jadi jangan baca jangan nganga luas, tapi ma, projection wordnya ke depan. Maliki yau, jangan yau. Ramai orang silap di situ dia baca maliki yau, bukan yau tetapi yau. Maliki yaumid, mim baris bawah terus naik di atas dal. Di sini sekali lagi alif lam syamsiah. Jadi hamzah wasal dan lamnya tidak dibunyikan. Mim baris bawah terus naik di atas dal. Middin. Sekali lagi dengarkan. Maliki yaumiddin. Sekali lagi dengar dan ikut bersama-sama. Maliki yaumiddin. Baik, insya-Allah kita lihat ayat yang kelima. Sebelum itu, jika sahabat-sahabat pencinta Al-Quran di semua merasakan pengkongsian ini sesuatu perkongsian yang bermanfaat, jangan lupa berikan like ataupun thumbs up, ya, supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Baik, kita lihat ayat yang kelima. Iya, ya itu bersabdu, tekankan. Iya, kana, jangan baca kanak jadi huruf kaf, ataupun kana jadi huruf hamzah. Di sini huruf ain. Kana budu wa i, du nak ke wa itu jangan lambat. Kadang-kadang di situ orang akan baca macam mana? Dia baca tersilap. Dia baca iyyaka na'budu wa iyya. Du tu jadi dah terpanjang dah. Jadi jangan lambat du nak ke wa. Iyyaka na'budu wa iyya. Sama juga. Sekali lagi ya bersabdu. Tekankan. Jangan baca iya tapi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas, nun baris atas bertemu sin. Nasta'in. Jadi sekali lagi insya-Allah cuba dengar dan ikut bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pastikan kita menjaga tempat-tempat yang saya bagi tahu tadi itu supaya kita tidak melakukan kesalahannya. Insya-Allah kita teruskan ayat yang seterusnya. Di sini perhatikan hamzah wasal di hadapan. Hamzah wasal di hadapan selepasnya bukan huruf lam. Jadi kalau bukan huruf lam, automatik dah dia tidak dibaca dengan baris atas. Dia sama ada dibaca bawah kasrah ataupun depan dhammah. Baik, saya bagi tips yang ringkas di sini. Kalau datang selepas hamzah wasal bukan huruf lam, jadi lihat huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga berbaris di bawah kasrah ataupun atas, yakni fathah, maka hamzah wasal dibaca bawah. Di sini dia baca jangan baca Kalau huruf yang ketiga berbaris depan iaitu dhammah, baru baca depan. Baik, insya-Allah di ruangan yang lain kita akan kongsikan bagaimana cara yang betul secara detail untuk membaca hamzah wasal. Cumanya sekarang ringkasnya saya bagi tahu di sini huruf kedua bukan lam, lihat huruf ketiganya. Huruf ketiga berbaris di bawah, maka
hamzah wasal dibaca bawah. Pertamanya, hamzah wasal. Hamzah baris bawah bunyi i. Bila bertemu ha jadi ih. Ha besar di sini ya, ha simpul. Jangan baca ih. Ramai orang baca ihdinas. Bukan tetapi ih. Ih. Ihdinas sira. Ihdinas. Nun baris atas. Terus naik di atas sad. Jadi di situ alif, hamzah wasal dan lam. Ada 3 huruf silent di situ. Ada pada tulisan dan tidak pada bacaan. Jadi nun baris atas terus naik di atas sad. Ihdinas sira. Jangan baca sira. Kalau sira jadi huruf sin. Jadi yang kita cari di sini adalah huruf sad. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, di antara tempat-tempat yang lain lagi di mana orang lakukan kesalahan pada huruf qaf. Mustaqim. Ramai orang yang baca mustaqim. Mustaqim. Dengar seakan-akan huruf kaf. Makhraj huruf kaf dan qaf ini maafkan saya. Makhraj huruf qaf dan kaf dia hampir-hampir dekat. Qaf di belakang sedikit. Qaf di belakang sedikit lagi. Mustaqim. Jangan baca mustaqim. Ramai orang baca mustaqim di situ. Sekali lagi dengar dan ikut bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi dengar dan ikut bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, insya-Allah kita lihat ayat yang seterusnya. Sebelum kita membaca ayat ini, jangan lupa sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, insya-Allah panjang-panjangkan kepada ahli keluarga kita. Nak bukan saja kita, ahli keluarga dan kawan-kawan kita juga insya-Allah akan dapat memperbaiki bacaan surah Fatihah mereka. Kalau kita sayangkan mereka, jadi sharekan dengan mereka. Boleh tag mereka, boleh share kepada mereka ataupun grup-grup yang kita sertai. Supaya semua ahli keluarga dan kawan-kawan kita insya-Allah bermula daripada saat ini dapat membaca surah Fatihah dengan tepat insya-Allah, tanpa melakukan kesalahan, agar kita dapat menjaga kualiti solat kita. Kerana surah Fatihah merupakan salah satu rukun qauli, iaitu rukun perkataan di dalam solat, ataupun mestilah dibacanya dengan tepat, ya. Baik, kita lihat ayat yang ke-7. Sira, mula dengan huruf sad berbaris bawah. Jangan baca sira jadi huruf sin. Siratal ladzi, zal di hujung lidah. Jangan baca siratal lazi. Ramai orang baca lazi. Bukan lazi tetapi lazi. Lazi, za, zi, zu. Az, iz, uz. Huruf zal di hujung lidah. Siratal ladzina an'am. Di sini juga ramai orang silap. Di mana dia tak membezakan an dengan am, hamzah dengan ain. Ramai yang baca am ataupun an'am. Yang betulnya an'am. Yang betulnya an'am. Baik, an di situ hurufnya hukum izhar halqi. Jangan lambat untuk masuk ke am. Dan am masuk ke ta juga jangan lambat. Di situ izhar syafawi. Jangan panjang. An'amta alaihim. Kemudian alai. Alai, jangan alai. Ramai orang baca alai. Lam baris atas bertemu ya. Lin bunyinya di situ. Alai. Alai. Saya ulang sekali lagi. Alai. Bukannya alai. Kemudian ha baris bawah bertemu mim. Ramai orang sebut him. Alaihim. Bukan alaihim tetapi alaihim. Ha baris bawah bertemu, ha baris bawah bunyinya hi. Bila datang mim, him. Alaihim. Jangan baca alaihim. Ya. Kemudian sebelum itu, sebelum saya menerangkan lanjut, mungkin ada perkara-perkara penting yang saya sampaikan ini, diharap sahabat-sahabat mungkin dapat menulis di ruangan komen insya-Allah, supaya sebagai rujukan kita dan ahli keluarga kita juga yang insya-Allah akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Alaihim, jangan alaihim. Kemudian ghai, jangan ghai. Jangan baca ghain baris atas bertemu ya. Jangan dibaca ghai tetapi ghai. Ghai. Kemudian ra berbaris bawah bertemu lam. Ramai orang baca ghairil. Bacaan yang betul bukan ghairil tapi ghairil. Ghairil. Saya ulang sekali lagi. Bacaan yang betul ghairil bukan ghairil. Ya, ramai orang lakukan kesalahan di situ. Kemudian mar. Ramai orang juga lakukan kesalahan di sini. Dia baca apa? Mar. Mar. Bukan mar tetapi mar. Mar.
Mau. Kemudian dot baris depan bertemu waw. Du. Dod makhrajnya di tepi. Tepi lidah sama ada kanan ataupun kiri. Kalau tepi kanan, bawakan ke kanan. Tepi kiri, bawakan ke kiri. Barulah menghasilkan bunyi dod yang betul. Dod. Do, di, du. Ad, id, ud. Kalau tidak, jadi huruf lain daripada dod. Jadi mungkin huruf maghzu jadi huruf zal. Kalau maghzu jadi huruf dod. Jadi yang kita cari huruf dod di sini. Maghzu. Bi'alai. Bi'alai bukan alai. Jangan baca bi'alaihim. Dan seterusnya ha baris bawah bertemu mim. Sekali lagi him. Jangan baca alaihim tetapi alaihim. Kemudian wa baris atas datang selepasnya lam. Waladdo. Waladdo. Naik terus di atas dot yang bersabdu. Di situ hukumnya ma'lazim kalimi musakhkhal. Bacaannya 6 harakat. Ramai orang lakukan kesalahan di situ di mana dia tak panjangkan 6 harakat. Tak cukup. Dia kena baca waladdo. Lihat mulut saya. Walad. Saya bawakan ke tepi huruf dot. Waladdall. Kemudian lam bersabdu. Jangan kita baca dhalin. Seakan-akan lam tu langsung tak ada sabdu. Salah di situ. Yang bacaan yang betul waladdall. Naik sekejap, tekan di atas lam itu. Lin. Baru waqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Baik, dengarkan saya baca bersama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh insya-Allah sekali lagi kita baca. Sekejap lagi kita baca daripada awal surah insya-Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita akan baca daripada awal surah bersama-sama. Diharap sahabat-sahabat sudah bersedia. Kalau sahabat-sahabat sudah bersedia, minta komen seronoknya cinta Al-Quran dan jangan lupa tekan button share dulu seorang sekali. Kita panjang-panjangkan insya-Allah. Kita mengharapkan selepas ini bukan saja kita dan kawan-kawan kita, seluruh rakyat Malaysia insya-Allah akan dapat membaca surah Fatihah itu dengan betul agar sama-sama kita menjaga nilai dan kualiti solat kita insya-Allah. Ya, jadi kita panjang-panjangkan. Kita nak kalau boleh semua yang namanya muslimin dan muslimat selepas ini, mulai detik ini dapat memperbaiki bacaan surah Fatihah mereka dan seterusnya secara langsung dapat meningkatkan kualiti solat masing-masing insya-Allah. Baik, kalau semua dah bersedia, kalau semua dah tekan share, kalau semua dah beri heart, dah beri love, dah beri thumbs up, dah beri, sama-sama insya-Allah kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Boleh? InsyaAllah sama-sama sekali lagi kita baca. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah diharapnya perkongsian kita yang ringkas ini dapat sedikit sebanyak membantu sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, khususnya bacaan surah Al-Fatihah masing-masing. Jadi sebelum kita berakhir, insya-Allah sekali lagi bagi yang berhajat untuk kami bantu memperbaiki bacaan Al-Quran, insya-Allah boleh hubungi nombor di atas ataupun insya-Allah boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah kita naikkan insya-Allah thumbs up. Kalau boleh kongsikan, sharekan dengan kami, sharekan dengan menekan button share rakaman ini agar ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian kita kali ini. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. InsyaAllah sekali lagi yang nak kami bantu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, dan insyaAllah selepas ini kita berikan satu video bagaimana sahabat-sahabat mengetahui tentang kelebihan dan keistimewaan kaedah Al-Barki, satu kaedah belajar mengaji Al-Quran daripada asas, insyaAllah yang akan membantu sahabat-sahabat menguasai bacaan Al-Quran. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.